Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung pelajaran kita hari ini iaitu perkara tauhid darjah 3, masih lagi di dalam pelajaran 3 yang bertajuk Al-Quran Kitab Terakhir. Kita masih menyambung pelajaran yang lepas yang berkaitan dengan kitab Al-Quran adalah kitab terakhir. Sebelum kita memulakan pelajaran, sama-sama kita menadah tangan. Mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahkanlah ke atas kami khazanahmu. Wahai Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Baik, kita teruskan dengan tajuk kecil iaitu 3.2 kandungan kitab Al-Quran. Kita pergi pada potongan ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala telah berfirman tentang kebenaran Al-Quran. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Artinya dari surah An-Nahl ayat 16. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran menjelaskan tiap-tiap sesuatu dan menjadikan hidayah, petunjuk serta membawa rahmat dan berita yang menggembirakan bagi orang-orang Islam. Maksud ayat ini, Allah Ta'ala telah menurunkan potongan ayat Al-Quran tentang kejadian ataupun menjadi petunjuk kepada kita umat Islam bahawa Al-Quran ini adalah membawa rahmat dan Al-Quran ini memberikan berita gembira kepada kita semua. Seterusnya, berkaitan dengan syurga. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Artinya daripada surah Al-Kahfi iaitu ayat 18. Artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh disediakan baginya mereka syurga Firdaus sebagai tempat tetamu yang serba mewah. Maksudnya alam ghaib Allah Ta'ala telah menjadikan iaitu antara syurga. Syurga ini adalah bagi tempat orang-orang yang beramal soleh dan orang yang beriman. Allah Ta'ala telah menjanjikan kepada mereka bahawa siapa yang beriman dan beramal soleh maka Allah Ta'ala tempatkan mereka di dalam syurga Firdausi. Yang seterusnya, yang ketiga iaitu berkait dengan neraka. Neraka, okey. Dari potongan ayat surah Al-A'raf ayat 7. Lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawas wa kadzalika najziz zalimin. Artinya disediakan untuk mereka hamparan dari api neraka dan di atas mereka lapisan menutup dari api neraka, dan demikianlah kami membalas orang-orang yang zalim, yakni disebabkan keingkarannya. Ayat ini menerangkan bahawa neraka Allah Ta'ala telah sediakan bagi mereka-mereka yang tidak mau melakukan apa yang disuruh dan melaksanakan perkara yang telah dilarang, maka Allah Ta'ala akan berikan balasan yang sangat zalim kerana mereka ingkar, iaitu di akhirat Allah Ta'ala akan berikan lapisan-lapisan daripada api neraka. Inilah balasan bagi mereka orang Islam yang ingkar akan perintah dan suruhannya. Yang keempat, berkaitan dengan tentang hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Dari surah Al-Waqi'ah ayat 1 hingga 2. Iza waqi'atil waqi'ah laisa liwaq'atihal kazibah. Yang berarti apabila berlaku hari kiamat itu tiada siapa pun yang dapat mendustakan kejadiannya. Hanya apabila hari kiamat berlaku, tak ada siapa pun seorang yang akan bercakap bohong dengan Allah. Semua akan berkata benar, baik jari, baik tangan, kaki, mata, semuanya akan mengatakan apa yang mereka lakukan ketika berada di dunia. Adalah kebenaran-kebenaran yang saya ingin terangkan kepada pelajar-pelajar yang berkaitan dengan perkara-perkara gaib, iaitu berkaitan dengan pelajaran kita hari ini, kitab terakhir iaitu kitab Al-Quran. Yang kelima berkaitan dengan padang mahsyar. Bismillahirrahmanirrahim. Dari surah An'am ayat 22.
ويوم ننصرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. Artinya, dan ingatlah hari kiamat padanya kami himpunkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada mereka, pada orang-orang musyrik, manakah orang-orang dan benda-benda yang dahulu kamu anggap menjadi sekutu Allah. Ayat ini menerangkan tentang cerita di padang mahsyar. Iaitu apabila berlakunya hari kiamat, kita semua umat Islam yang berada di dalam alam kubur maka akan dibangkitkan semula di padang mahsyar. Dan Allah Ta'ala pun berkata kepada orang-orang musyrik, manakah benda-benda yang dahulu kamu anggap itu semua adalah penting ataupun perkara yang telah kamu sekutukan aku, maka Allah akan himpunkan semua mereka dan di padang mahsyar lah mereka akan menghadap kepada Allah dan akan menyatakan yang sebenar. Yang ke-6 berkait dengan Arash, iaitu potongan surah As-Sajdah ayat ke-4. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi'. Afala tatazakkarun. Apakah artinya? Allah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian ia bersemayam di atas aras. Selain daripada Allah, kamu tidak akan beroleh sebarang penolong dan pemberi syafaat. Oleh itu, tidakkah kamu mahu insaf dan mengambil iktibar untuk mencapai keredaan Allah? Okey, maksud apakah itu aras dalam potongan surah As-Sajdah ini? Allah Ta'ala ni menciptakan adanya langit dan bumi. Di antara kedua-duanya dalam 6 masa, dan Allah Ta'ala dikatakan bersemayam di atas aras selain daripada Allah. Maksudnya Allah tu terletak yang paling tinggi yang kita tidak ketahui. Maka Allah Ta'ala memberikan amaran kepada umatnya, tidakkah kamu berebut untuk mencari kebaikan dan insaflah kamu kepada kejahatan kamu. Kembalilah ke pangkal jalan, kembalilah kepada Allah untuk mengambil iktibar bahawa Allah Ta'ala telah memberikan segala kebaikan dan telah pun memberikan peringatan bahawa siapa yang banyak berzikir dan siapa yang banyak mengingati aku, maka aku berikan syafaat. Selain daripada Allah Ta'ala memberikannya, maka Nabi Muhammad SAW pun akan memberikan syafaat kepada umatnya yang banyakkan berzikir dan banyak mengingati kepadanya. Yang ke-7 berkait dengan padang mahsyar, surah An'am ayat 22. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. Artinya, dan inilah hari kiamat padanya kami dihimpunkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang yang musyrik, manakah orang-orang dan benda-benda yang kamu dahulukan dianggap menjadi satu sekutu dengan Allah. Maksudnya ayat ini menerangkan bahawa Allah Ta'ala, bahawa kita setelah dibangkitkan daripada alam kubur, Allah Ta'ala akan himpunkan semua umat Islam sama ada berbagai rupa, berbagai-bagai cara, iaitu mengikut kepada amalan kita ketika berada di muka bumi Allah. Akan terbuktilah di padang mahsyar nanti keadaan kita masing-masing terletak kepada amalan. Allah Ta'ala akan himpunkan di padang mahsyar, dan di padang mahsyar jugalah Allah Ta'ala akan menyoal kepada setiap umatnya. Yang dahulu kita anggap benda itu lebih baik, maka di situlah juga Allah Ta'ala akan himpunkan dan Allah akan tanya kepada mereka. Yang ke-7 masih lagi berkait dengan kebenaran kejadian Allah. Dari surah As-Sajdah ayat 1 hingga 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Artinya,
Alif Lam Mim. Diturunkan Al-Quran ini dan tidak ada padanya sebarang syak pun dari Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam ini. Hanya daripada Alif Lam Mim hanya Allah saja yang tahu maknanya. Al-Quran ini diturunkan tidak ada pada siapa sebarang yang syak. Maknanya kita tak boleh syak wasangka, zon dan wahab berkait dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran. Kerana ayat-ayat Al-Quran ini telah dipelihara dan hanya Allah saja yang memelihara dan mentadbir sekalian alam ini. Maksudnya Allah Ta'ala yang memelihara segala kejadian di muka bumi Allah. Iaitu bumi contohnya bergerak mengikut paksinya, matahari duduk berada dalam statisnya dan seterusnya pada benda lain, kejadian pokok-pokok, binatang, semuanya ada di bawah pemeliharaan Allah. Yang ke-8, Bismillahirrahmanirrahim, daripada surah Al-A'raf ayat 204. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Artinya, dan apabila Al-Quran ini dibacakan, maka dengarlah akan dia serta diamlah dan sebulat-bulat ingatan untuk mendengarnya supaya kamu beroleh rahmat. Ayat Quran ini diturunkan. Barang siapa yang sedang baca Quran, hendaklah kita memperdengarkan, duduk diam dan menghayati apakah bacaan tersebut supaya kita akan beroleh rahmat daripada Allah. Sebaliknya kalau kita berbual-bual, maka kosonglah. Allah Ta'ala sebaliknya memberikan pahala dosa ke atasnya orang yang berbual. Baik, ini slide yang lepas cikgu dah bagi. Cikgu ulang balik dan memberikan peringatan kepada pelajar-pelajar bahawa inilah kejadian yang benar seperti adanya planet-planet cakrawala di atas muka bumi Allah. Ini semua adalah Allah Ta'ala yang mentadbir. Begitu juga bumi yang sangat mewah dengan kehidupannya, yang sangat mewah dengan air. Kenapa tak terbalik semula? Inilah buktinya bahawa Allah Ta'ala ini yang mengawal kejadian alam. Begitu juga seorang bayi, seorang baby di dalam perut ibu, daripada segumpal tanah akan menjadi, daripada segumpal darah akan menjadi daging, daging akan menjadi manusia. Kemudian cukupkan sifat adanya mata, telinga dan diberikan roh, maka berakhirlah cukup sifatnya seperti manusia. 9 bulan maka mereka ini akan lahirlah ke muka bumi menjadi seorang khalifah di muka bumi Allah. Baik, dalam rahim ibu, siapakah manusia yang boleh jadikan? Tak ada siapa. Mana semuanya ini adalah kejadian Allah. Di sini dah bukti-bukti bahawa kejadian Allah dan bukti Allah itu adalah sangat benar. Tak ada siapa yang boleh menolak dan nanding kejadian dan ciptaan Allah. 3.3, kewajipan manusia terhadap Al-Quran. Apakah kewajipan manusia terhadap Al-Quran? Itu ada 8. Apakah antaranya? Pada minggu lepas Ustazah ada terangkan. Baik, ini kita ulang balik semula. Baik, antaranya iaitu kewajipan manusia yang pertama, wajib beriman dengan Al-Quran. Maksudnya beriman dengan Al-Quran macam mana kita baca, kita hayati tafsiran ayat-ayatnya dan fahami isi kandungannya. Kedua, membaca setiap baris dengan bertajwid. Baik, yang ketiga, fahami isi kandungan Al-Quran. Apakah yang tertulis di dalam Al-Quran? Baca tafsirannya. Baik, yang keempat, beramal dengan isi kandungan Al-Quran dan jadikan dia sebagai panduan. Baik, apa yang terkandung dalam Al-Quran? Contohnya panduan solat. Kita lihat dalam Al-Quran bagaimana cara solat yang baik. Okay, cara berwuduk. Bagaimana kita nak mengambil wuduk yang diterima oleh Allah. Baik, kita buka Al-Quran. Maka di sinilah dalam Al-Quran inilah terkandungnya semua isi-isi yang kita kendaki untuk menjadi seorang manusia khalifah yang muslim dan beriman. Bukan hanya ibadat tetapi ada cerita sirah, cerita berkaitan dengan jenayat, munakahat, ibadat, muamalat, faraid dan seterusnya. Semuanya ada terkandung di dalam Al-Quran. Seterusnya bersambung yang kelima, hormatilah Al-Quran dan menjaga adab ketika membacanya dengan bertajwid. Kita hormat Quran. Kita letak dekat tempat atas apabila menyimpannya. Bila di atas meja, tak boleh di atas buku-buku yang bukan Al-Quran. Maksudnya tauhid, matematik. Mesti Al-Quran tu berada di atasnya, tak boleh di bawah. Okay, kena jaga. Al-Quran ni sangat dihormati. Kalau duduk pun tak boleh atas lantai. Mesti di atas bantal. Okay, baik. Yang keenam. Kita hendaklah sebagai umat Islam peliharalah keagungan dan kesucian Al-Quran ini. Okay, bagaimana kita nak jaga kesucian kita? Sebelum kita pegang Al-Quran, hendaklah mengambil air wuduk.
Dan yang ketujuh, menyampaikan ajaran Al-Quran kepada orang lain. Okey. Bagi seorang mualaf, sekiranya ia masuk Islam, kita seorang Islam kena menyampaikan kepadanya dengan cara membaca, cara bacaan Iqra' yang betul, tajwidnya, sebutan hurufnya. Baik, yang ke-8. Mendengar dengan tekun dan tidak bercakap ketika Al-Quran sedang dibaca. Ketika Al-Quran sedang dibaca, taklah kita dengar. Tak boleh berbual-bual sama dengan kawan bermain, bertempuk bertampar. So, kena hayati Quran. Duduk diam tu lebih baik daripada bercakap-cakap ketika Al-Quran sedang dibaca. Kerana Allah Ta'ala, barang siapa yang diam kepadanya orang yang sedang baca Quran, maka Allah Ta'ala akan berikan rahmat ke atas mereka. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bye.